Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video ini merupakan satu daripada 4 video tentang asas cara menggunakan Microsoft PowerPoint. Anda boleh melihat video seterusnya dalam ruangan deskripsi yang telah saya sediakan. Dalam video pertama ini, saya akan kongsikan bagaimana dengan menggunakan Microsoft PowerPoint kita hendak menetapkan saiz dan orientasi slide. Jadi dalam video ini saya kongsikan 3 perkara. Yang pertama ialah mengapa perlu kita menetapkan saiz dan orientasi slide. Yang kedua, tentang kita akan sentuh sedikit tentang saiz kertas, paper size. Dan yang ketiga, saya akan tunjukkan demo bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint kita nak menetapkan saiz dan orientasi slide tersebut. Jadi yang pertama, mengapa perlu kita tetapkan saiz dan orientasi slide? Saiz dan orientasi slide ini perlu kita tetapkan sebelum kita memulakan apa-apa lakaran. Maksudnya ini adalah step pertama. Bila kita buka je Microsoft PowerPoint, sebelum kita nak memulakan apa-apa lakaran, step yang pertama mesti kita menetapkan saiz dan orientasi slide tersebut. Dalam Microsoft PowerPoint, ada 3 perkara utama yang kita boleh lakukan. Yang pertama ialah slide pembentangan, yang kedua ialah video, dan yang ketiga ialah dokumentasi. So ketiga-tiga perkara utama yang kita boleh buat dengan Microsoft PowerPoint ni semuanya mempunyai saiz-saiz yang tertentu ataupun orientasi tertentu yang kita perlu setkan. Sebagai contoh, slide pembentangan dan video kita perlu setkan kepada nambah dia punya slide size itu dengan nisbah 16:9. Kenapa 16:9? Kerana kebanyakannya skrin yang ada sekarang, yang TV dan sebagainya, berukuran dengan ratio dengan nisbah 16:9. Sebab itu bila kita nak design di fokus permulaan tersebut, kita tetapkan dia kepada nisbah 16:9. Sebab kadang-kadang ada PowerPoint yang lama, yang versi lama, dia masih menggunakan default dia tu 4:3. So kita perlu tetapkan daripada 16:9. Dan biasanya video ni dalam keadaan melintang lah, bukan dalam orientasi menegak. Dengan Microsoft PowerPoint juga kita boleh buat dokumentasi apa-apa saja dokumentasi selagi mana saiz dia lebih kecil daripada 56 inci kali 56 inci. So 50 inci ni taklah begitu besar, dalam 4 kaki lebih. Kalau kita kata nak buat billboard ataupun banting yang besar-besar, tak boleh menggunakan Microsoft PowerPoint. Tapi poster for sure boleh, sehingga saiz A0 pun masih boleh dalam range 56 inci ni. Jadi kita perlu tetapkan lah bila kita nak, contohnya nak, kenapa penting juga untuk kita tetapkan terus saiz dia. Contoh, kita dapat arahan daripada bos kita, daripada pensyarah dan sebagainya, perlu membuat poster dengan saiz A3. Tapi dari awal kita buat dalam saiz A4 contohnya. Maka nanti bila kita nak cetak, dia akan, resolusi dia akan berkurangan sebab kita perlu stretch dia untuk jadi lebih besar, dan poster tersebut bila kita cetak dia akan pecah lah. Sebab itu penting dari awal kita dah setkan saiz slide ni mengikut output yang kita hendak berdasarkan poster ataupun lakaran yang kita nak di akhirnya nanti. Jadi yang kedua, kita akan sentuh sedikit tentang saiz kertas. Kenapa perlu kita tahu juga tentang saiz kertas? Sebab kadang-kadang saya percaya kadang-kadang student, pensyarah, bos dan sebagainya kadang-kadang disuruh kita buat poster contohnya, disuruh kita buat dalam pelbagai saiz tertentu. Sebab itu penting juga kita tahu saiz-saiz kertas yang ada. Sebab biasa kita kan cetak, sebab itu kita perlu tahu saiz kertas. Jadi saiz kertas ni kita boleh search kat Google lah. Maknanya dia ada banyak sebenarnya, ada A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dan sebagainya lah. Dan benda-benda ni semua, saiz-saiz ni semua kita boleh lihat dekat Google. Kita boleh search dan kita boleh tahu saiz-saiz tertentu. Sebab yang biasa kita dengar A3, A4 kan. Tapi sebenarnya ada banyak lagi yang mungkin kita tahu, yang kita perlu dapatkan saiz dia lah di internet. Okey, untuk bahagian demo ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak menetapkan saiz dan orientasi slide menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang pertama,
kita pergi, bila kita buka Microsoft PowerPoint, dia akan keluar macam ni lah default dia. Kemudian kita pergi kepada bahagian atas ni, dia ada tab-tab kat atas ni, tab yang keempat. Ada file, home, insert, design. Kita pergi kepada tab insert tab design ni. Kemudian pergi ke bahagian kanan sekali, ada slide size. Kita pergi kat slide size. Kemudian dia akan keluar, bila kita klik dia akan ada dua option mula-mula ni. So yang default ni adalah widescreen 16:9. Ini adalah default Microsoft PowerPoint yang latest lah, yang latest. Maksudnya versi-versi terkini, bila kita buka je dia memang kita punya canvas ni, kita punya slide ni dah kepada nisbah 16:9. Tetapi kalau perasan, kalau yang PowerPoint yang dulu-dulu dia yang atas ni 4:3. Tapi kalau macam ni contoh, kita buka-buka, kita boleh terus gunalah. Kita boleh klik ni sebab kita boleh saya tekan tak ada perubahan sebab dia dah memang 16:9. Jadi kalau kita nak buat slide pembentangan, boleh terus buat, ataupun video pun boleh sebab ini adalah dah memang saiz ukuran ataupun nisbah yang betul. Tapi kalau contohnya kita nak buat benda lain, kita nak buat poster dan sebagainya yang memerlukan kita buat saiz lain, ataupun nak buat buku, ataupun nak buat flyers, ataupun nak buat business card dan sebagainya, kita kena pergi kat slide size ni semula. Kemudian kita ambil custom slide size. Okey. Dia akan keluar macam ni. Kemudian dekat slide size 4 ni, kita klik. So dia akan ada beberapa pilihan yang dah disediakan lah. So kalau contoh kita nak A3, kita boleh pilih A3, nak A4 boleh pilih A4. Tapi ada juga yang ada banyak lagi size yang mungkin yang kita spesifik ni nak buat tak ada dalam ni. Contohnya kalau kita nak buat size A0, contohnya kita dikehendaki membuat poster size A0 tak ada dalam ni, kita kena tekan custom. Bawah sekali ada custom. So kita kena letak sendiri dia punya size dekat lebar dan tinggi dia ni. So kita boleh pergi Google, kita boleh search paper size. Kita boleh pergi kat bahagian image pun, kita boleh tengok contohnya. Contohnya kita boleh tengok sini. Contohnya size A0 ialah 1189mm, 841mm. Okey. So kita boleh set kat sini. Kalau perasan kat sini cm tapi kita tengok tadi mm, tapi tak apa, kita boleh padam 1189mm kali 841 mm. Kalau perasan dia nampak ni, dia convert sendiri. Maknanya tak apa, kita masuk je, bila kita enter dia akan automatic convert sendiri kepada cm. Okey. Kita dah masukkan, kemudian kita pilih kita nak portrait ataupun landscape. Contoh saya nak portrait. Kita boleh tekan OK. Okey. Bila kita tekan, kita apa-apa kita buat perubahan kepada size ataupun orientasi slide, dia akan keluar macam ni lah. Dan benda ni dia akan efek kalau kita dah ada content dalam slide tersebut. Maknanya dia tanya ni sebab dia nak tanya adakah konten dalam yang semasa tu, konten dalam kita punya slide semasa tu kita nak maximizekan dia ataupun kita nak ensure fit dalam size yang baru tersebut. Okay, sebab saya tak ada, boleh tekan mana je lah. So ini adalah size yang baru, size yang kita dah tetapkan tadi, size yang lebih besar, size A0. Contohnya saya masukkan satu bulatan, kemudian saya nak ubah size dia balik. Pergi kat design, slide size, saya boleh pilih custom. Saya boleh pilih contoh saya nak A3. Kemudian saya OK. So dia akan tanya, kalau saya tekan maximize, dia akan kekalkan saiz bulatan tu, tapi dia hanya kecilkan saiz slide. Tapi kalau saya tekan ensure fit, bulatan tu akan dikecilkan bersesuaian dengan saiz slide tersebut. Maksudnya fit dalam saiz yang akan terkini. So kalau contoh saya ambil maximize, so nampak tak saiz bulatan ni still besar sebab sebelum ni kita pakai A0 yang lebih besar, tapi saiz canvas dia makin kecil. Berbanding kalau saya
Saya back ni balik berbanding kalau saya ambil A3 tadi tapi saya ensure fit. So dia akan kecil bersama-sama dengan canvas ni tadi walaupun dia saiz A3. So saya rasa itu saja untuk bahagian demo. Jadi sampai di sini saja perkongsian saya tentang bagaimana cara untuk menetapkan saiz dan orientasi slide. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya.